Salam guys. Okay, so sekarang ni kita boleh nampak yang mana kebanyakan user smartphone, even reviewer smartphone pun berpendapat yang mana design smartphone sekarang ni untuk tahun 2020 ni dia macam kurang sikit tau. Dia macam dah ketandusan idea. Sebab sejak 5 tahun yang lepas kita boleh nampak lah design smartphone ni memang nampak lebih kurang sama je sebenarnya. Macam dah tak ada pembaruan sangat tau yang dibuat oleh pihak manufacturer untuk diorang tawarkan pada line up smartphone diorang. Balik-balik tiap-tiap tahun kamera mesti terbaik. Zoom sekarang ni pun zoom dah sampai 120 kali zoom kan. Aku tak tahulah nak gunakan zoom tu untuk apa. Memang pelik lah. Kalau zoom 5 hingga 10 kali tu memang boleh terima. Tapi itulah aku tak tahu. Maybe nanti lagi tahun depan zoom sampai 200 kali, 300 kali ke. Itu aku tak tahulah. And pada tahun 2020 ni juga kita boleh nampak yang mana even smartphone mid-range pun dah mempunyai performance yang sangat memuaskan. Tak kisahlah dari segi dia punya prestasi performance untuk chipset dia, kamera dia, ataupun dari segi dia punya design dia. And even smartphone mid-range sekarang pun paling busuk pun akan didatangkan dengan screen AMOLED Full HD. Betul tak? So untuk membezakan smartphone flagship dengan smartphone mid-range ni, diorang mulalah memperkenalkan sejak beberapa tahun lepas, diorang perkenalkan penggunaan screen yang bezel-less. Screen tanpa bezel. Sampai datang penyakit takut tu kan, notch tu kan. Sebab nak sangat screen tu bezel sampai ujung, betul-betul sampai ujung tu kan. Tak kisahlah dia gunakan design takut ke, punch hole ke, diorang akan buat something untuk menampakkan dia berbeza dengan smartphone mid-range. Tapi untuk tahun 2020 ni, guess what? Even smartphone mid-range pun sekarang telah mengenakan design bezel-less ni. Sudah. So memang pening lah geng-geng flagship ni kan. Mulalah dia orang fikir macam mana untuk membezakan smartphone flagship dengan mid-range ni. Apa lagi yang kita boleh buat? Sebab kita tak boleh berada pada level yang sama. Kasta kita berbeza. Makanya sejak daripada tahun lepas kita boleh nampak lah ada a few manufacturer yang mula memperkenalkan teknologi baru, iaitu teknologi screen yang boleh dilipat. Ataupun nama lain dia adalah foldable tablet ataupun foldable phone. So bila dia tutup dia akan jadi smartphone. Bila buka dia akan jadi tablet. But still design untuk tablet yang boleh dilipat ni masih lagi belum mendapat sambutan lah. Aku rasa ada dua sebab kenapa dia tak dapat sambutan ni. Pertama, harga jualan dia memang agak mahal lah, sampai dekat lebih daripada 10,000 kan. Memang mahal nak mampus. Kedua, design dia pun nampak macam tak berapa nak menarik kan. Sebab bila dia buka tu memang no problem lah. Korang akan nampak macam dia tablet biasa lah. Tapi bila dah lipat tu, nampak tebal teruk punya kan. Dia punya tebal tu nampak lagi buruk daripada smartphone yang sedia ada. So maybe sebab tu lah foldable tablet ni dia macam tak berapa nak dapat sambutan sangat. Jadi pada awal tahun yang lepas kita boleh nampak yang mana pihak Samsung dia cuba untuk menyelesaikan masalah ni dengan memperkenalkan the new generation of foldable smartphone, iaitu smartphone yang boleh dilipat macam clamshell, macam smartphone yang 10 tahun yang lepas tu. Tapi dengan teknologi yang terbaru lah, skrin dia tu boleh dilipat. Maka dalam video kali ini jom kita lihat adakah flip phone ni mampu untuk menjadi the next big thing dalam arena dunia smartphone ni. Panjang betul intro aku kali ni. Buat masa sekarang ni dalam pasaran yang aku tahulah, buat masa ni ada dua je smartphone yang boleh dilipat macam clamshell ni. Pertama ialah Motorola Razr. Kemudian yang keduanya ialah yang ni, smartphone Galaxy Z Flip. Dia boleh lipat bau. Canggih. Jadi memandangkan dekat office ni kita hanya ada Samsung Galaxy Z Flip je. Jadi dalam video kali ini segala jenis contoh untuk flip phone ni aku akan menggunakan Samsung Galaxy Z Flip ni, okay? Maka persoalan yang kita perlu jawab pada hari ini, kenapa kita perlu ada foldable smartphone macam ni? Ada banyak reason dia sebenarnya, tapi bagi aku lah sebenarnya ada dua je. Pertama adalah flexing. Perlumbaan siapa yang pertama, siapa yang paling cepat untuk adapt teknologi yang terbaru. Tak kisahlah ianya akan berjaya ataupun tak, janji dia adalah orang yang pertama yang adapt teknologi tersebut. Sebab kita kena face the fact, let's say untuk market iOS, benda ni macam tak berapa penting sangat sebab semua orang tahu yang mana iOS ni adalah merupakan closed source OS. So hanya produk Apple saja yang boleh menggunakan iOS ni. Tapi dalam dunia Android lain cerita dia. Tiap-tiap tahun kita boleh nampak yang mana boleh dikatakan berpuluh-puluh smartphone Android akan dilancarkan. Dan menjadi yang pertama ni adalah sangat-sangat penting. So dekat sini, walaupun let's say lah teknologi lipatan ni takkan berjaya pada masa akan datang, kau tetap akan dipanggil sebagai orang yang terawal yang menggunakan teknologi ni. So ini nama dia adalah free marketing. Reason yang kedua pula adalah untuk cater golongan-golongan yang dahagakan penggunaan teknologi yang terbaru untuk smartphone-smartphone yang diorang rasa diorang nak beli. Sebab macam aku cakap
cakap pada awal video tadi, memang ada ramai golongan yang dah mula rasa rekaan-rekaan smartphone sekarang ni a bit boring. Benda yang sama je sebenarnya yang diulang tiap-tiap tahun. So dengan adanya rekaan yang boleh lipat macam ni, ianya akan memisahkan Galaxy Z Flip ni dengan smartphone-smartphone yang lain. Lantas meletakkan Z Flip ni pada level yang terbaru. Yes, by this time mungkin korang mempertikaikan lah, praktikal ke menggunakan smartphone boleh lipat macam ni? Sebab dia dah macam kembali ke zaman 10 tahun lepas kot. Orang kata zaman kuno kot. Mana ada orang pakai smartphone jenis clamshell macam ni lagi kan? Yes, aku faham. Memang ada betulnya apa yang korang cakapkan tu. Sebab contohnya macam dekat Galaxy Z Flip ni kan, aku pun macam pelik lah. Aku pun macam mempertikaikan juga kenapa dia orang decide untuk menggunakan design yang macam ni. Kalau dulu macam dekat Galaxy Fold tu, aku faham lah kan, sebab korang boleh hidup dalam dua alam. Bila buka, dia jadi tablet. Bila tutup, dia jadi smartphone. Tapi dekat Galaxy Z Flip ni, bila korang buka, dia jadi smartphone. Tapi bila korang tutup, dia tak jadi apa-apa pun. Dia jadi compact je lah. Dia jadi makin kecil lah dia punya form factor dia tu. So dia macam tak ada benefit tambahan tau. Dia nampak macam lagi menyusahkan lagi ada lah. Macam let's say sekarang ni kalau korang nak buka Facebook kan, korang keluarkan je smartphone korang, lepas tu korang slide, lepas tu terus masuk dah. Terus masuk Facebook korang. Tapi dekat Galaxy Z Flip ni lain pula. Korang kena keluarkan phone, lepas tu korang kena buka ni. Ini sebab nak jari aku besar memang senang lah aku nak buka. Kalau jari korang kecil memang korang kena pakai dua tangan. Ada leceh dah ni satu. Lepas tu barulah korang boleh swipe, lepas tu barulah korang boleh buka Facebook korang. So dia macam tambah lagi langkah-langkah tu lah. Patutnya teknologi baru ni dia lebih memudahkan tapi yang ni dia dah macam menambah, dia macam menyusahkan lah pula kan. But still kalau kita fikir balik lah kan, aku just boleh cakap, who care? Takkah korang rasa yang mana smartphone ni memang nampak futuristik gila? Korang bayangkan skrin dia ni boleh lipat. Skrin dia ni boleh lipat. Skrin smartphone korang boleh lipat ke? Tak boleh kan? Macam dekat Galaxy Z Flip ni, smartphone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.7 inch Dynamic AMOLED dengan aspect ratio 21:9:9. Memang bila kita buka je skrin smartphone ni, kita boleh nampak dia punya design tu jenis skrin yang memanjang ke atas tau. And kelebihan dia, kalau let's say korang nak layan movie ke, memang akan best gila. Sebab selalunya movie ni dia mempunyai ratio cinema yang jenis wide tu kan. So bila korang layan movie tu, dia memang akan rasa immersive lah. Dia akan tunjuk semua dekat skrin depan ni. Tapi walaupun skrin dia ni best, aku still nampak ada dua kelemahan yang korang akan jumpa. Satu, korang akan nampak garisan lipatan dekat bahagian tengah ni. Tapi personally korang hanya akan nampak bila korang cari lah. Kalau mata korang tu tak mencari, memang masa korang guna tu tak nampak apa pun. Cuma bila korang lalu je dekat bahagian tengah dia ni, korang akan rasa macam dia ada macam bump ke dalam sikit lah. Kedua, skrin dia ni walaupun dia menggunakan kaca yang nipis, dianya tetap mudah untuk calar sebenarnya. Dan let's say kalau korang beli smartphone ni, korang tetap tak boleh menggunakan sebarang screen protection dekat skrin depan ni. Sebab kalau korang decide untuk menggunakan screen protector, memang skrin dia ni akan rosak. Tapi yang ni pun aku macam tak berapa kisah sangat. Sebab yelah, kau nak buat apa kan, letak screen protector. Sebab smartphone ni lepas korang habis pakai, korang akan lipat. Ada kemudian korang akan masukkan ke dalam beg korang. So skrin dia ni memang takkan berlaga lah dengan kunci ke apa ke. Kalau nak calar pun body luar je lah yang akan calar. Skrin dekat dalam dia ni memang confirm akan selamat lah. So tak kisahlah kalau skrin dia ni tak durable pun sebenarnya. Dan satu lagi, walaupun skrin dia ni boleh dilipat-lipat macam ni, aku suka sebab dia didatangkan dengan jenis panel skrin yang sangat bagus. So Dynamic AMOLED yang digunakan pada smartphone ni memang superb gila. Aku memang sangat puas hati lah menggunakan skrin yang digunakan pada smartphone ni. Dan dekat sini juga kita boleh menghargai lah pembaharuan teknologi yang diletakkan pada smartphone ni kan. Dari segi dia punya skrin, macam aku cakap tadi, skrin dia yang boleh lipat, mekanisme hinge dia ni yang very satisfying. Dan menurut Samsung, hinge dia ni korang boleh buka lipat sekurang-kurangnya 200,000 kali. Dan kemampuan Samsung untuk memasukkan semua teknologi ni dalam form factor yang sangat kecil macam ni memang membuatkan aku rasa macam memang kagum gila lah dengan dia orang. For the first time in a long time, aku rasa memang kosong gila poket aku bila aku masukkan smartphone ni dalam poket seluar aku tu. Dia jadi compact teruk. And dalam masa yang sama, aku dah rasa macam bangga and riak jugalah bila aku bawa smartphone ni dekat public kan. So sepanjang aku menggunakan smartphone ni, aku saja je dekat public tu aku lipat, buka-buka macam ni kan, nak tunjuk kat orang yang aku gunakan smartphone yang pelik sikit daripada dia orang semua kan. And bila orang datang tegur aku kan, kata betul, uish, smartphone ni Z Flip yang boleh lipat-lipat kan. Walaupun smartphone ni bukan smartphone aku tetap rasa bangga lah bila guna time tu. Yes, foldable phone ni maybe bukan the future of smartphone, tapi buat masa ni lah kan, bagi aku lah kan, inilah dia yang paling hampir dengan terms kecanggihan teknologi yang boleh dimuatkan kepada sesebuah smartphone tu. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.
Okay guys, siapa yang belum tengok video Wiser yang lain, boleh klik kat tepi ni. Jangan lupa subscribe Wiser, korang klik button dekat atas ni. Korang like and share video Wiser dekat kawan-kawan korang yang nak tahu gadget-gadget terkini.